Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 21 Januari bersama saya Al-Muhsin Muhammad Nur dan berikut tajuk utama malam ini. Peniaga perlu turun harga makanan. Juga filem pulau tidak hormat sensitiviti. Sebuah pasukan khas ditubuhkan bagi meneliti masalah berkaitan sistem pembayaran baharu Touch and Go yang didakwa bermasalah sejak kebelakangan ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata pasukan khas yang bakal dipimpin Ketua Setiausaha Kementeriannya itu dipertanggungjawab untuk melaksanakan bedah siasat secara terperinci untuk diselesaikan dalam masa terdekat. Di peringkat awal, beliau turut mengarahkan unit khas itu untuk menilai setiap aduan awam yang diterima sekaligus mengenal pasti punca masalah. Sebarang cadangan terhadap pelaksanaan tindakan turut akan diteliti bagi memastikan beban yang dialami pengguna lebuh raya dapat dikurangkan dengan kadar segera. Maka pihak kementerian akan memastikan isu-isu yang berbangkit ini seperti kad prabayar Touch and Go, servis di semua tol yang akan melibatkan jutaan rakyat menggunakannya setiap kali perayaan, dan hari ini kita berhadapan dengan isu kepenggunaan jalan raya yang meningkat akibat daripada perayaan Tahun Baru Cina. Sementara itu, tambah beliau, syarikat monopoli bayaran tol Touch and Go telah pun diarahkan untuk mengemukakan laporan mengenai perkhidmatan itu kepada kementeriannya secara berkala. Jelasnya, laporan perlu dihantar kepada kementerian kes demi kes secara harian, manakala tindakan akan diambil sekiranya gagal berbuat demikian. Menurut Datuk Salahuddin, aduan yang diterima kebanyakannya melibatkan rebat kad dan kad yang gagal diaktifkan. Pihaknya turut menerima jumlah aduan yang tinggi sepanjang minggu perayaan Tahun Baharu Cina. Peningkatan kadar dasar semalaman OPR dilaksanakan Bank Negara sejak tahun lalu berjaya menstabilkan semula tekanan inflasi negara. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata berdasarkan kadar inflasi semasa yang akan diulas beliau pada Rabu ini, kebanyakan segmen barangan dan perkhidmatan telah menunjukkan penurunan harga. Namun katanya satu-satunya segmen masih tidak turun ialah harga makanan yang dijual di premis makanan. Rafizi berkata pengguna juga perlu memainkan peranan mempercepatkan lagi penurunan harga makanan di premis makanan berkenaan. Pengguna bertindak balas kepada perubahan harga dengan lebih cepat. Yang itu cara terbaik untuk kita mempengaruhi keputusan peniaga-peniaga, terutamanya yang restoran semua ni, untuk kalau dah turun, dia kena turunkan sikit lah kan. Contohnya harga yang paling banyak naik kan, ialah contohnya harga teh tarik, Nescafe, yang ini yang naik 30% tau. Masa dia naik tu, lepas tu dia tak turun dah, dia kekal dekat situ. Rafizi berkata harga makanan di premis makanan sepatutnya sudah sedikit murah berikutan penurunan kos bahan mentah, minyak masak serta tarif elektrik yang kekal. Sehubungan itu, beliau menyarankan peniaga premis makanan menurunkan semula harga jualan mereka bagi membantu mengurangkan beban sara hidup rakyat. Tambah Rafizi, harga makanan yang dijual tersebut perlu sejajar dengan kos bahan mentah yang sudah mengalami penurunan. Terdahulu beliau ditemui selepas merasmikan Konvensyen Pilihan Raya Parti Keadilan Rakyat PKR Terengganu di Pusat Konvensyen Taman Tamadun Islam Kuala Terengganu. Lebih 100 kenderaan dikesan dan dirakam melakukan kesalahan memandu di lorong kecemasan di Lebuh Raya Utara Selatan dari Johor Bahru ke Putrajaya dari 10 pagi hingga 2 petang tadi. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ memaklumkan kesalahan itu dikesan melalui operasi pemantauan khas Tahun Baru Cina 2023 yang dilaksanakan di Lebuh Raya berkenaan. Kesalahan itu adalah antara 7 kesalahan tidak boleh dikompaun dan akan terus didakwa ke mahkamah. 7 kesalahan itu ialah memotong barisan, memotong di garisan berkembar, tidak mematuhi isyarat lampu merah, memandu melebihi had laju, penggunaan telefon bimbit semasa memandu, tidak memakai tali pinggang keledar atau topi keledar dan memandu di lorong kecemasan.
JPJ meminta orang ramai untuk mematuhi peraturan jalan raya yang ditetapkan sepanjang musim perayaan ini bagi mengelak berlakunya kesesakan dan menjadi punca kemalangan maut di jalan raya. Sebarang aduan kesalahan lalu lintas boleh disalurkan melalui menu e-aduan@jpj, menerusi aplikasi MyJPJ atau aduantrafik@jpj.gov.my. Filem Pulau didakwa mempromosikan babak tidak senonoh dan mempamerkan nilai budaya barat serta tidak menghormati sensitiviti masyarakat di negara ini. Pendakwa bebas Ustazah Asma Harun meminta agar filem itu dibatalkan. Asma dalam satu hantaran di Facebook berkata trailer filem itu jelas menunjukkan ia berselindung di sebalik genre seram tetapi mempromosikan babak-babak panas yang memualkan. Katanya semua pihak tidak boleh berkompromi filem yang mempromosikan babak melampau, lucah dan berlebihan. Tambahnya, ramai penggiat filem negara telah berjaya menghasilkan filem berkualiti, mampu mendidik rakyat dan mendapat sambutan yang baik tanpa memaparkan babak tidak senonoh. Asma turut menegur tindakan beberapa orang pelakon filem itu yang menyuruh orang ramai yang tidak menyukai babak dalam filem berkenaan supaya tidak menontonnya. Jelasnya hasil keuntungan daripada tontonan masih tetap diberi kepada semua pelakon. Lembaga Penapisan Filem LPF dalam satu kenyataan sebelum ini menjelaskan filem tersebut merupakan sebuah filem seram dan bukan filem pornografi seperti yang digembar-gemburkan. LPF bagaimanapun mendapati terdapat perbezaan antara kandungan trailer filem Pulau yang dikongsikan di dalam media sosial dengan kandungan yang dikemukakan untuk penapisan. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berkenan berangkat menyantuni rakyat dan mengunjungi beberapa tempat di Langkawi, Kedah. Turut berangkat pemangku Raja Pahang Tengku Mahkota Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah dan Paduka-Paduka Anak Anda Seri Paduka berdua. Antara tempat yang dikunjungi baginda berdua ialah Jeti Kubang Badak, Kampung Belanga Pecah dan Kampung Jalan Baru Teluk Baru. Baginda turut berkenan mengunjungi gerai peneram Kak Yan di Kampung Kuala Melaka. Selain menikmati santapan petang, As-Sultan Abdullah dan Tunku Azizah turut berkenan beramah mesra dengan pengunjung gerai dan orang ramai. Pulau Percutian Langkawi antara lokasi utama pelancong tempatan susulan cuti panjang perayaan Tahun Baru Cina sehingga Selasa. Seorang ibu bersama bayi lelakinya yang berusia 6 bulan maut dalam kemalangan membabitkan dua kenderaan di kilometer 35 Jalan Gua Musang, Kuala Krai. Khairul Bariah Muhammad Sokeri, 28 tahun, yang duduk di bahagian hadapan penumpang kereta Pro 2 Aksia bersama bayinya, Muhammad Alfah Abdul Rahim, meninggal dunia di tempat kejadian manakala suami mangsa patah tangan kiri dan pinggang. Selain itu, anak lelakinya yang berusia 5 tahun patah di kedua-dua kaki dan kini dirawat di Hospital Kuala Krai. Pro 2 Aksia yang dinaiki 4 beranak dalam perjalanan dari Subang Selangor menuju ke Kota Baru. Sebaik tiba di lokasi kejadian, kenderaan dipandu suami mangsa yang juga anggota Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM berusia 28 tahun itu hilang kawalan dan masuk laluan bertentangan sebelum bertembung dengan kereta Nazaria. Mayat dua beranak itu dihantar ke Hospital Gua Musang untuk dibedah siasat, manakala pemandu kereta Nazaria tidak mengalami sebarang kecederaan. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 kerana memandu secara melulu sehingga menyebabkan kemalangan maut. Polis tahan lelaki warga tempatan yang dipercayai menceroboh sebuah rumah di Taman Seri Idaman, Teluk Intan. Tangkapan ke atas suspek berusia 23 tahun itu dibuat bagi membantu siasatan susulan video rakaman kamera litar tertutup CCTV berkaitan kejadian itu tular Rabu. Rakaman berkenaan memaparkan seorang lelaki masuk ke perkarangan sebuah rumah dan menyelongkar ke dalam kereta yang tidak berkunci. Suspek ditahan pada 12.15 tengah malam semalam di kawasan perumahan di Jalan Padang Tembak. Soal siasat ke atas lelaki yang bekerja sebagai tukang cat itu mengakui yang dia terlibat dalam kejadian tersebut selain menemukan barang kes yang dicuri dari kereta mangsa. Ujian saringan air kencing mendapati suspek negatif dadah namun mempunyai rekod lampau bersabit kes kianat. Suspek direman 3 hari sehingga Isnin ini. Tertangkapnya suspek, polis percaya berjaya menyelesaikan sekurang-kurangnya 2 kes pencerobohan jenayah membabitkan modus operandi sama di kawasan perumahan berkenaan. Balik kampung, tradisi Tahun Baru Mualaf Cina.
Alhamdulillah bertemu lagi. Konsep madani yang diperkenal Kerajaan Perpaduan dilihat sangat baik dan bertepatan seperti yang dilakukan Rasulullah SAW. Ketua Jabatan Sejarah dan Tamadun Islam Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya UM Profesor Dr. Muhammad Roslan Muhammad Nur berkata, Malaysia Madani bermaksud masyarakat yang bertamadun dan memiliki ciri-ciri tertentu. Saya lihat ianya adalah berteraskan kepada konsep seperti mana yang diwujudkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW ketika berlakunya peristiwa hijrah daripada Mekah ke Madinah, di mana Nabi Muhammad SAW membentuk masyarakat Madinah itu berasaskan kepada perjanjian Sahifah Madinah, di mana Nabi Muhammad SAW memberikan kebenaran kepada masyarakat bukan Muslim untuk terus tinggal di dalam negara Islam dalam keadaan yang aman damai, dan selagi mana mereka menerima pemerintahan Islam, mereka dijamin keselamatan mereka oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jaminan ini yang saya kira seluruh rakyat di dalam negara kita perlukan, iaitu dari sudut sosialnya, dari sudut ekonominya, dari sudut politiknya, pendidikannya. Maknanya seluruh rakyat Malaysia akan dapat mengecapi apa yang kita inginkan di dalam negara. Profesor Dr. Muhammad Roslan berkata konsep masyarakat madani dapat diterapkan dengan berkesan dengan adanya penglibatan serta komitmen daripada pelbagai pihak berkepentingan, terutama di peringkat kerajaan persekutuan yang membentuk dasar berkenaan, sekaligus akan dapat mempercepatkan proses dan perancangan dalam kerangka agenda masyarakat madani. Beliau melihat agenda itu perlu digerakkan bersama agar seluruh masyarakat negara ini, tidak kira agama, kaum dan bangsa, dapat memahami sepenuhnya intipati masyarakat madani yang bakal dilaksana kerajaan kelak. Stesen TV Islam pertama negara, TV Al-Hijrah, terus yakin dalam misinya sebagai platform dakwah untuk keperingkat antarabangsa. TV Al-Hijrah diberi penghormatan menerima anugerah pada penganjuran Indonesia Asia Achievement Excellence Award Winner 2023 sekaligus memenangi anugerah Asia Excellence in Islamic and Multicultural Broadcasting. Selain keunikannya sebagai platform dakwah Islam yang memanfaatkan teknologi canggih, media baharu dan kreativiti, TV Al-Hijrah juga mendapat tempat di negara-negara jiran berikutan produktiviti dan kualiti penerbitan. Menurut Pengurus Besar Kejuruteraan dan Sokongan Penyiaran TV Al-Hijrah, Sufian Yahya, TV Al-Hijrah memenangi penganugerahan ini kerana sentiasa menekankan kepada kesatuan insaniah dan kepelbagaian budaya dalam mendidik jiwa penonton. Selari dengan moto kita bersatu dengan ilmu. Mana kita tidak akan tetap menyampaikan program-program ilmu untuk menyatukan ummah. Antara kelebihan TV Al-Hijrah adalah menerbitkan multicultural. Kita ada program-program yang mana sepertinya contoh Reflection, Dialog Harmoni, melibatkan juga bahasa-bahasa luar dan juga bahasa-bahasa asing dan juga bahasa-bahasa multiracial Malaysia. Memang itu antara program-program dan uniknya TV Al-Hijrah dalam menyampaikan ilmu-ilmu dan menyampaikan syariat agama kepada semua. Tambah beliau, TV Al-Hijrah sentiasa konsisten dalam menerbitkan kandungan yang relevan mengikut peredaran masa bagi mendapat tempat setiap lapisan umur. Penganugerahan itu diberikan berdasarkan tanggungjawab sosial, kredibiliti, dedikasi dan pengurusan yang baik serta mempunyai misi strategi. 22 tahun bergelar mualaf, hubungan kekeluargaan semakin erat. Bagi keluarga Siti Aisyah, pegangan agama tidak pernah merubah semangatnya untuk menyambut Tahun Baru Cina. Persiapan dilakukan bersama bagi mengeratkan ukhuwah. Menurut Siti Aisyah, mereka sekeluarga tidak pernah terlepas meraihkan perayaan itu sehingga kini. Baginya, pertemuan ketika Tahun Baru Cina adalah tempat bagi mengeratkan lagi silaturahim. Kunjung-mengunjung juga menjadi tradisi utama. Ayah saya dengan adik-beradik dia, semua hubungannya erat dan baik-baik sahaja. Tradisi ini memang sejak mak ayah saya kahwin sampailah sekarang dah 10 anak. Mak saya ada 10 anak, saya ada 10 adik-beradik kan. Semuanya diteruskan seperti biasalah. Tak ada macam setahun tu tak sambut, tak ada. Memang tiap-tiap tahun memang akan sambut dan kunjung mengunjungi. Bagi Koh Kai Chien yang baru memeluk Islam 9 bulan, ketika usia 24 tahun, dia lebih semangat untuk pulang ke kampung halamannya di Kuala Terengganu. Lebih-lebih lagi untuk memperkenalkan kepada isterinya budaya Tahun Baru Cina. Ia juga merupakan peluang untuk dia berjumpa dengan ahli keluarganya yang tinggal berjauhan. Agama Islam tidak menghalang saya untuk menyambut Tahun Baru Cina kerana ia tidak ada berkaitan dengan agama-agama yang lain. Ia hanya adalah satu tradisi budaya dalam kaum Cina.
So even saya hari ini menjadi seorang mu'alaf sekalipun, saya masih akan teruskan menyambut Tahun Baru Cina sebagai anak orang Cina. So di sanalah kita sebagai mu'alaf, saya rasa Chinese New Year ni satu peluang untuk saya mendekati keluarga saya dengan kawan-kawan saya, kawan-kawan Cina saya semua tu. Bagi perantau, Adam Tan Jian Yang merempuh kesesakan untuk pulang ke kampung halaman di Johor Bahru bagaikan tidak terasa. Peluang untuk mereka berkumpul untuk makan malam bersama-sama keluarga tercinta lebih bermakna. Seperti biasa, dari dulu lagi saya akan sambut bersama ahli keluarga saya, iaitu ibu bapa dan adik-beradik saya. Dan sekarang, disebabkan adik-beradik, 3 beradik kami bekerja dan juga ada yang belajar di luar, maka Tahun Baru Cina ini menjadi salah satu peluang untuk semua kami beradik dan juga ibu bapa untuk berkumpul. Di mana seperti biasa, sehari sebelum Tahun Baru Cina lagi, kami telah balik dan kami akan makan malam bersama. Selain dengan ibu bapa, close family member, juga celebrate dengan aunty uncle, relative semualah untuk preparation Chinese New Year. Biasanya kemas rumah je lah, beli macam mandarin orange, beli hisap, beli bahan untuk masak makan besar, baju raya. Tahun Baru Cina merupakan perayaan besar di negara ini. Ia memberi peluang kepada rakyat untuk menyemai semangat perpaduan dan saling mengenali. Seramai 370 penduduk di Kampung Tanah Hitam, Sikh menerima bekalan air bersih yang disalurkan terus ke rumah mereka. Hasil sumbangan Yayasan Ikhlas menerusi projek pembangunan sistem air bersih. Projek yang mengambil masa hampir 6 bulan itu kini memberi manfaat kepada penduduk, khususnya bagi golongan B40. Pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Ikhlas, Profesor Dr. Zainul Rashid Zainuddin berkata pembinaan telaga tiub ini berjaya dilaksanakan hasil sumbangan Etika General Takaful Berhad sebanyak RM350,000. Telaga tiub ini menggunakan sistem hybrid air bawah tanah dan air bukit di atas tanah hak milik Majlis Agama Islam Negeri Kedah. Berkeluasan 13,308 kaki persegi ini telah disalurkan kepada 121 buah rumah untuk kegunaan harian dengan kapasiti 51,000 liter. Ini adalah projek sulung kita di peringkat Negeri Kedah, iaitu projek pembangunan sistem air bersih di sini. Dan untuk tahun 2023 ini kita akan buat 2 projek yang sama di daerah Baling, iaitu di Kampung Surau dan Kampung Caruk Damar. Dan 2 lagi projek akan dijalankan di Sabah dan 5 lagi di negeri Sarawak. Dalam pada itu, Ketua Pegawai Eksekutif Etika Wilayah Utara, Haslinda Omar, berharap telaga tiub memudahkan aktiviti harian penduduk. Adalah untuk menjadikan dunia ini lebih baik kepada semua orang. Ya? Jadi kita sentiasa mencari dan mengalu-alukan kepada pihak yang rasa apa program yang terbaik untuk kita contribute back to the community. Sementara itu, Pengerusi Surau Al-Mustaqim Kampung Tanah Hitam, Ayub Ali, merakamkan ucapan terima kasih kepada Yayasan Ikhlas dan Takaful Etika yang merealisasikan impian mereka. Rata-rata penduduk di sini berpendapatan rendah dan kebanyakannya penoreh getah dan petani. Jadi terpaksa takung ayak beberapa hari baru boleh guna ayak tu. Jadi dengan adanya sistem air bersih melalui tube well ini yang dibangunkan oleh Yayasan Ikhlas dengan sumbangan daripada Tika Takaful, kami penduduk ini merasa cukup bersyukurlah. Projek air bersih ini akan dilaksanakan di beberapa lagi kawasan mengikut dana sumbangan yang dikumpulkan, antaranya di kawasan Baling, Pita Sabah, Pekan Pahang dan Kampung Keniong, Semunjan, Sarawak. Terdahulu, majlis penyerahan telaga tiub hasil inisiatif Yayasan Ikhlas dan sumbangan Takaful Etika disempurnakan. Pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Ikhlas, Profesor Dr. Zainul Rashid Zainuddin yang diserahkan kepada penduduk Kampung Tanah Hitam. Mereka yang ingin membantu boleh menyalurkan sumbangan ke akaun Maybank tertera atau hubungi di talian 019 611 5954. Marah Turkiye, Al-Quran pula dibakar. 47 mayat dalam guni dijumpai di bawah lantai sebuah kelab malam di Tenango del Val, Mexico. Kubur tersebut ditemukan polis tempatan dan dipercayai mempunyai kaitan dengan kartel generasi baharu Jalisco berikutan penahanan 9 individu anggota kartel paling kejam tersebut.
Suspek membawa pihak polis ke sebuah gudang perindustrian yang telah dijadikan kelab malam. Kesemua mayat berjaya ditemui selepas polis terpaksa menggunakan penggali tapak bangunan tersebut untuk memecahkan lantai. Pakaian lelaki dan wanita turut dijumpai di kawasan berkenaan. Pegawai penyiasat percaya bahawa kejadian tersebut berkait rapat dengan pembunuhan beramai-ramai. Kesemua guni berisi mayat dikeluarkan untuk pemeriksaan forensik. Identiti kesemua mangsa masih belum diketahui. Polis turut dibawa ke beberapa lokasi lain yang dipercayai berlaku insiden sama. Pameran buku ensiklopedia Sirah Nabi Muhammad terbesar di dunia selain memperkenal seni kaligrafi dalam Al-Quran. Itu antara keunikan penganjuran Festival Seni Al-Quran Restu Global yang bermula semalam. Festival selama 10 hari itu diadakan di Kompleks Nashrul Quran Putrajaya. Pengunjung juga berpeluang menyaksikan buku sirah bertajuk Inilah Muhammad yang memegang 5 rekod dunia dengan 429 halaman dan berat 1,500 kilogram. Selain itu turut dipamerkan artifak Rasulullah SAW yang dijangka menjadi perhatian dalam festival ini. Sementara itu, menurut Presiden Perbadanan Putrajaya PPJ Tan Sri Asih Cik Mat berkata selain pameran-pameran berkenaan, matlamat penganjurannya juga adalah untuk memberi Al-Quran percuma kepada pengunjung namun ia memerlukan dana. Namun begitu, atas kekangan keuangan, kita memerlukan bajet untuk tujuan itu. Bajet yang kita perlukan ini dua saja, untuk dua perkara saja. Satu, bajet untuk membeli kertas dan yang kedua untuk membeli dakwat. Sebab mesin kita dah ada. Dan versi-versi Quran macam-macam apa semua kita dah ada. Jadi kita memerlukan sumbangan orang ramai dan ke arah itu itulah juga kita mengalukan pihak-pihak untuk datang ke sini, melawat ke sini. Di samping itu juga mereka boleh membeli Quran ataupun menderma, memberi sumbangan, mewakafkan duit dia untuk tujuan yang saya sebutkan tadilah. Dalam pada itu, Pengerusi Yayasan Restu Datuk Abdul Latif Mirasa merangkap Ketua Pegawai Eksekutif Nashrul Quran berkata festival ini turut mahu mengangkat seni kaligrafi dan seni hiasan Quran. Dan kita nak mengajar orang kita bahawa semuanya mesti kita tekankan kepada keindahan proses kecantikan. Jadi kalau kita itu yang kita tekankan, insya-Allah peniaga-peniaga kita, pengusaha-pengusaha kita akan lebih berjaya dalam hidup mereka. Dan mereka juga tak akan lupa Quran, ya. Ini yang kita nak tunjukkan bahawa Quran ni hebat, ilmunya hebat, disesuaikan dalam berbagai-bagai bentuk dan kita tekankan di sini dalam 10 hari ini, seni itu hebat. Pada hari pertama festival ini, ia turut dikunjungi Pengarah Jabatan Kesenian Turkiye Islam di Kementerian Hal Ehwal Agama Pejabat Presidensi Turkiye Fatih Çelik. Festival ini dibuka secara percuma setiap hari. Isnin hingga Jumaat dibuka bermula 9 pagi sehingga 6 petang. Manakala pada Sabtu dan Ahad, waktu tempohnya dilanjutkan sehingga 9 malam. Pelbagai aktiviti menarik turut disediakan buat pengunjung. Sekian Berita Al-Hijrah. Jangan lupa Berita Al-Hijrah turut berada di pelbagai platform media-media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok. Layari alhijrahnews.com untuk lagi kupasan mendalam, berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Sebelum berpisah, kita saksikan tarian singa dalam air yang dipersembahkan di Aquaria KLCC. Saya Al-Muslim Muhammad Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat Tahun Baru Cina.